Ya, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Baik, sebenarnya hari ini saya tidak ingin membuat sebarang live. Saya nak berehat dan ada perkara-perkara mustahak yang perlu saya selesaikan. Tapi saya telah diminta ya untuk membuat live ini oleh pihak tertentu yang ingin saya memberi pencerahan berkenaan dengan satu kenyataan menarik ya yang telah dibuat oleh seorang pemimpin Pakatan Harapan. Jadi dia telah meminta saya mengulas ya permintaan sebenarnya ya oleh seorang pemimpin Pakatan Harapan agar Perikatan Nasional tidak bertanding di kerusi-kerusi ya untuk memberi tertentu untuk memberi laluan kepada Pakatan Harapan, kerana menurutnya Perikatan Nasional memecahkan undi dan ini akan memberi laluan kepada Barisan Nasional. Jadi saya diminta ulas benda ni ya, sebab banyak logik, banyak teori, banyak hakikat, banyak fakta berhubung dengan pengundian ataupun trend pengundian ni sedang dispin oleh Pakatan Harapan. Jadi itulah sebabnya saya nak buat live ini. Saya nak cerita berkenaan dengan undi NTBN dan adakah undi NTBN ini akan pecah jika ada terlalu banyak parti yang bertanding, dan adakah ianya akan memihak kepada Pakatan Harapan jika Perikatan Nasional tidak bertembung dengan Pakatan Harapan di kerusi-kerusi yang hendak ditandingi oleh calon Pakatan Harapan. Jadi itulah tujuan saya membuat live hari ini ya. Okey, sekarang ni anda semua tahu, okey, di medan pilihan raya Johor kita ada Barisan Nasional, kita ada Perikatan Nasional iaitu PPBM dan PAS. Kemudian kita ada Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan lah ni ya adalah PKR. Tak kira dia nak guna logo sendiri ke, dia nak guna logo PH ke, tapi PKR, DAP, Amanah, dan apa yang Anwar sendiri telah isytiharkan ialah rakan baru Pakatan Harapan iaitu MUDA ya. Jadi berkenaan dengan penglibatan MUDA ni, saya tak nak masuk dalam live ini. Jadi anda boleh rujuk live-live yang lepas ya. Penglibatan MUDA dan juga Pejuang bertanding secara solo. Jadi ini adalah parti-parti utama yang kita tahu bertanding setakat ini. Okey. Babak MUDA ni anda rujuk dua live yang lepas, termasuk kenyataan saya semalam, live semalam amat penting. Anda boleh rujuk sama ada scroll ke bawah ataupun pergi ke YouTube Regi JC Ritaudin, di mana saya memberitahu Amanah khususnya dan juga MUDA bahawa jika Barisan Nasional menang, dan saya tak mau buat ramalan, tapi jika sebab Barisan Nasional menang, anda perlu lihat diri sendiri, jangan tuding jari kat orang lain ya. So bukannya saya kata Barisan Nasional akan menang atau kalah, tetapi ini adalah susulan kenyataan oleh pemimpin Pakatan Harapan tertentu yang secara halus menuding jari terhadap Pejuang dan kata jika Pejuang tidak masuk nanti BN menang, seolah-olah dia Pejuang yang akan bersalah. Jadi ini yang saya dah jelaskan semalam. Okey. So itu saya tak nak masuk, tapi sekarang inilah parti-parti yang kita tahu bertanding. Okey. Sekarang ni di Melaka pada PRU 14, peratus yang keluar mengundi adalah 84% ya. Pada PRN Melaka baru-baru ni yang keluar mengundi adalah 65%. Okey. Okey. Jadi mengapa ada penurunan mendadak? Okey, sebab di Melaka yang bertanding adalah Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Blok ketiga ataupun parti-parti yang tidak berkait dengan tiga parti ini tidak muncul. Okey, Pejuang tak muncul, siapa-siapa tak muncul.
Jadi 3 watak utama ni, PH, BN dan PN bertanding. Jadi bila rakyat melihat hanya ada pilihan ini sahaja, tak ada pilihan alternatif, jadi peratusan yang keluar mengundi terlalu rendah. Jangan guna krisis penyakit, sebab kehidupan sebenarnya dah kembali seperti biasa. Bukannya kata rakyat nak berpusu-pusu pergi ke pasar raya, dia orang tidak boleh beratur mengikut SOP untuk membuang undi. Itu jangan kelentong kat rakyat lah. Jadi sebenarnya dia tidak keluar mengundi sebab tidak ada pilihan, dia boykot. Okey. Tapi benda ni tidak disentuh oleh Lim Kit Siang yang sentiasa memberi ulasan dia. Dia kata sebenarnya mengapa PH kalah adalah disebabkan undi berpecah akibat Perikatan Nasional. Tapi dia lupa beritahu bahawa peratus yang keluar mengundi terlalu rendah disebabkan dan kita tak boleh membuat rumusan berkenaan. Dan Kit Siang sengaja tidak menyentuh pilihan raya negeri Sarawak apabila menjelaskan PRN Melaka. Malah bila dia buat analisis PRN Sarawak, dia kata peratus yang keluar mengundi rendah, sebab itu PH kalah. PH bukan kalah sedikit. Dia bukan prestasi PH bukan menurun sedikit. PH kena belasah teruk, DAP kena belasah teruk di Sarawak. Penurunan peratusan mengundi hanyalah 8%. Dan sebab peratus mengundi turun di Sarawak tak sama dengan Melaka. Biar saya jelaskan. Di Sarawak, pilihan yang ada adalah GPS dengan PH atau DAP. Alright. Mengapa 8% kurang yang keluar mengundi? 8% saja. Beza dia 8% saja, sikit je. Mengapa? Sebabnya GPS adalah terdiri daripada kalangan parti-parti yang asalnya Barisan Nasional. Lepas PRU14, parti-parti Barisan Nasional ni melihat rakyat menolak kleptokrat. Sebagai menghormati penolakan ini, 4 parti ini dia keluar dan dia tubuh GPS. Jadi dia menghormati mandat rakyat, dia menghormati keputusan rakyat pada PRU14. Jadi dia tubuhkan GPS. Pakatan Harapan pula pada PRU14 dia buat benda yang betul. Dia tolak kleptokrat. Tapi lepas PRU14, dia bersekongkol dengan kleptokrat. Sama ada bincang jajaran politik baru ataupun dia masuk MOU dengan Kerajaan Keluarga Besar Malaysia yang ditubuhkan atas ihsan bantuan puak kleptokrat. Jadi rakyat lihat GPS sahaja yang pilihannya ada. Jadi sebab itu rakyat keluar beramai-ramai dan memberikan GPS satu kemenangan yang cukup besar, dan ramai tak keluar juga sebab tak guna, mereka dah tahu GPS akan menang. Sebab itu penurunan yang berlaku tu sedikit, dan sebab itu GPS menang besar, sekaligus menunjukkan rakyat kekal dengan pendirian menolak kleptokrat. Itulah sebabnya DAP kena kau-kau di Melaka, di Sarawak. Jadi Kit Siang tak cerita betul-betul, tak analisis betul-betul. Dan di Melaka, peratusan yang tak keluar mengundi tu besar, hampir 20%. Jadi Barisan Nasional menang sebab peratusan yang keluar mengundi kecil. Sebab Melaka ni dari sejarah BN dengan Melaka lama. 20% pengurangan yang keluar mengundi. Dan kita dapat lihat sebenarnya BN menang sebab peratus yang keluar mengundi rendah. Di 12 daripada kerusi-kerusi yang dimenangi oleh BN tu, majoriti dia tak sampai 1,000. Dia bukan menang atas faktor pecah undi BN atau PN. Dia memang dah teruk kat situ. Jadi babak pecah undi BN dengan PN ni ada 2 teori. Satu teori adalah teori yang dimarakkan oleh Kit Siang, iaitu apabila ada PN yang asalnya PPBM ni asalnya adalah Pakatan Harapan. Jadi apabila ada PN atau PPBM, jadi sebahagian undi yang sepatutnya pergi ke PH, dia pergi ke PPBM. Yang balance pergi ke PH. Jadi dia kata undi anti-BN atau undi penolakan BN akan pecah antara PPBM dengan PH. Di sini pun dah ada satu kecacatan. Jika benar rakyat marah, sebab dalam pilihan raya ni kita lihat rakyat ada penolakan besar-besaran terhadap pengkhianat
mandat rakyat. Jadi jika benar rakyat marah terhadap pengkhianat mandat rakyat, tidak akan terjadi situasi di mana PPBM akan dapat undi. Ya, semuanya akan beralih ke PH. Jadi PH selepas dia mengkhianati Tun, selepas Anwar, DAP dan Amanah nak bergerak sendiri tanpa Tun, mereka jangka mereka boleh melakukan lebih baik, tetapi sebaliknya mereka tak mampu menarik balik undi PPBM. Seharusnya dalam suasana politik sekarang, okay, kita lihat ramai tak keluar mengundi dalam Melaka sebab mereka menolak pengkhianat. Mereka dah muak, mereka tak nak keluar sebab tak ada alternatif. Jadi pengundi sedemikian, seharusnya PH boleh tarik ke arah mereka, tapi mereka tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka juga melihat PH sebagai pengkhianat. Sebab PH masuk MOU, ya, kononnya nak elak pilihan raya, tapi itu adalah bohong. Kita dah lihat bukti mengapa ia bohong. Saya dah jelaskan dalam live lepas. Jadi rakyat sudah tahu bahawa PH sebenarnya hanya nak jadi sebahagian daripada keluarga besar kerajaan Malaysia yang ditubuhkan atas ihsan bantuan puak kleptokrat. Jadi tak ada beza, tak ada sebab mereka nak alihkan undi mereka daripada PPBM kepada PH. Jadi yang dah lazim daripada yang tolak BN, ya, undi NTBN, yang keluar mengundi tapi mereka tak suka BN, yang memang dah lama, dah dari dulu undi PPBM, mereka tak akan pindah undi mereka kepada DAP atau PKR atau Amanah. Yang dah lazim undi PKR, DAP atau Amanah, mereka tak akan pindah undi mereka kepada PPBM sebab PPBM juga pengkhianat. Ya. So tidak ada apa-apa beza yang akan berlaku jika PPBM keluar ke tak keluar. Ya, kalau malah saya jangkakan jika PPBM tak keluar mengundi, pengundi-pengundi PPBM pula tidak akan keluar mengundi, dan peratusan yang keluar mengundi akan jatuh lagi. Kalau dalam PRN Melaka, jumlah yang tak keluar mengundi jatuh, ya, 20%. Jika PPBM tak bertanding, mungkin turun lagi 30%, 25%, ya. So kali ini medan pilihan raya ni terdiri daripada rakyat yang bukan keluar semata-mata nak undi, kemudian melihat pilihan yang ada dan membuat keputusan. Kali ini rakyat Malaysia semua dah buat keputusan, dah lama buat keputusan, cuma tunggu pilihan raya, tunggu alternatif. Kali ini amat berbeza, ya. Jadi jika Perikatan Nasional tak turun mengundi, dia beri laluan kat PH, peratusan yang tak keluar mengundi akan menunjukkan penurunan, sebab mereka yang dah nak mengundi Perikatan Nasional tu tak akan keluar mengundi. Walaupun sedikit, walaupun mereka yang menyokong Perikatan Nasional sedikit, tetapi mereka tak akan keluar mengundi. Semua orang dah buat keputusan, ya. Dan daripada PRN Melaka, apabila kita melihat peratusan yang keluar mengundi jatuh mendadak, ya, ramai yang tak keluar mengundi, ini menunjukkan sokongan terhadap PH, BN dan PN sudah jauh menurun. Orang yang tak keluar mengundi tu, bagi saya, melambangkan jumlah yang menolak ketiga-tiga parti ni. Jadi tidak akan ada beza, ya, ikut logik PH. Kalau Perikatan Nasional tak nak biar Barisan Nasional menang, mereka harus beri laluan kepada PH dalam kerusi-kerusi tertentu. Tapi dalam suasana politik hari ini berbeza sedikit, sebab semua orang dah buat keputusan. Jadi jika Perikatan Nasional bagi laluan pun tak guna. Orang yang dah buat keputusan nak undi PH, mereka tetap akan undi PH, mereka tidak akan beralih ke yang lain. Orang yang dah buat keputusan nak undi BN, dia akan undi BN. Orang yang akan buat keputusan nak undi Perikatan, dia akan undi Perikatan, ya. Tetapi undi bagi Perikatan dan PH kecil. Ada segolongan yang besar tu yang tercari-cari alternatif, mereka tak akan keluar mengundi jika tidak ada alternatif. Jika Perikatan tak bertanding, pengundi-pengundi Perikatan pun tak akan keluar. Tapi jika ada alternatif, ada satu jumlah pengundi baru yang akan keluar hanya untuk mengundi alternatif. Jadi teori perpecahan undi NTBN tu, saya jangka bagi pilihan raya umum tahun ni, memang pilihan raya umum dijangka akan berlaku tahun ni,
teori perpecahan undi, ya, jika ada pertembungan banyak penjuru tu tidak boleh diguna pakai bagi alternatif kali ini, ya. Dan undi anti-BN, mereka yang tolak BN tu tidak akan berubah jika PN bertanding tak bertanding, ya, tidak akan berubah. Cuma kalau saya dah bagi tahu kan, kalau PN tak bertanding, mereka yang nak sokong PN dia tak akan keluar perikatan, ya. Kalau perikatan tak bertanding, mereka yang tak sokong perikatan, mereka tak akan keluar. Jadi kita akan nampak penurunan sedikit dalam peratus yang keluar mengundi. Tetapi undi mereka yang sokong BN ni mungkin boleh jadi peralihan, sebab semakin hari semakin sedar rakyat tentang kepincangan Barisan Nasional. Tapi apa pun secara am rakyat dah buat keputusan, ya. Jadi jika ada alternatif dan ada 1% baru yang keluar mengundi, ini akan mengubah lanskap politik di Johor dan juga di negara, di peringkat persekutuan, ya. Dan akan berlaku situasi di mana tidak ada mana-mana pihak yang akan dapat majoriti untuk bentuk kerajaan di peringkat persekutuan di PRU, tetapi akan ada kingmaker. Jadi misi sebenar adalah siapa jadi kingmaker. Okey. So jangan pula kata perikatan jangan keluar bagi laluan kat Pakatan Harapan, atau jangan pula Pakatan Harapan temberang rakyat, dia bagi tahu kena buat kemah besar dengan pejuang kena masuk kemah ni, kalau tidak dia akan pecahkan undi. Ini mengarut, ya. Ramai tak nak keluar mengundi jika tidak ada alternatif kerana mereka tolak PH, mereka tolak BN dan mereka tolak PN. Okey. Jadi saya tak tahulah penghujahan saya hari ini cukup jelas ke tidak. Saya akan berpandu kepada feedback anda. Jika cukup jelas tak apa, jika tak cukup jelas saya mungkin akan mengulanginya esok ke lusa dengan cara lain agar anda mungkin boleh lebih faham, ya, benda ni. Sebab saya tak begitu saya tak praktis benda ni, saya terus buka kamera dan buat live ni. Jadi anda beri feedback lah jika anda faham apa yang saya cuba sampaikan, ya. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahawa Pakatan Harapan jangan cerita kemah pembangkang, sebab Pakatan Harapan bukan lagi pembangkang, ya. Dia tergolong sebagai sebahagian, ya, daripada keluarga besar kerajaan Malaysia yang ditubuhkan atas bantuan, atas ihsan puak kleptokrat, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dan muda adalah sekutu gerombolan ini, ya. Jadi mereka yang akan tolak pengundi yang akan tolak siapa-siapa yang terlibat dengan kerajaan akan tetap tolak, dan memandangkan sekarang ada muda sudah terlibat, mungkin akan berlaku penolakan yang lebih besar terhadap gerombolan kerajaan ini, ya. Dan jika berlaku penolakan yang lebih besar terhadap gerombolan kerajaan ini, mungkin peratusan yang tercari-cari alternatif akan lebih besar, ya. Maka jika pejuang contohnya dia tidak terlibat dalam PRN Johor, mungkin peratusan yang tak keluar mengundi turun 30%, sebanyak 30% mungkin. Sebab bila orang nampak ni dia makin meluat, ya. Jadi peratusan yang tercari alternatif adalah satu peratusan yang kekal, yang kita belum lihat, saya belum lihat, tak ada siapa belum dah lihat, ya. Dan jangan lupa rakyat tertunggu-tunggu PRU. Tidak mustahil di PRN Johor juga ada penurunan sedikit peratus yang keluar mengundi, sebab rakyat tertunggu-tunggu PRU, dia tahu PRU akan berlaku tahun ni. Dan saya nak sentuh sedikit, anda boleh mula bertanya soalan sekarang, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan satu surat yang telah diutuskan oleh Tun. Jadi daripada surat ini, apa yang Tun nyatakan adalah tepat, bahawa PRN Johor ni amat penting. Dan saya nak baca di sini, ya. Menurut Tun, PRN telah dirancang oleh kumpulan yang dikenali sebagai kluster mahkamah dan kleptokrat dari UMNO. Tujuan mereka ialah untuk memperkukuhkan kedudukan mereka di negeri-negeri sebagai langkah awal sebelum PRU 15. Ini betul dan ini sejajar dengan apa yang saya beritahu. Mereka hendak cuba kuasai jentera pentadbiran negeri
Mereka tahu keadaan mereka lemah. Jadi untuk meningkatkan sedikit kemampuan mereka, mereka hendak kuasai jentera-jentera pentadbiran negeri sebelum PRU. Menurut Tun lagi, perancangan mereka ialah apabila menang di pilihan raya umum nanti, mereka akan dapat menggunakan kedudukan untuk menyelesaikan kes-kes salah guna kuasa, pencurian wang dan harta rakyat. Okey. So ini adalah pesan Tun, dan berdasarkan penulisan Tun, bayangan diberikan bahawa pejuang tetap akan solo. Bagi saya, PH boleh menyalak, dia nak menyalak tahap mana pun menyalak lah. Akhirnya mereka adalah sekutu kerajaan. Bagi saya, Muda adalah sekutu kerajaan. Dan bagi saya, apa yang telah berlaku dalam beberapa hari ini melibatkan Muda, PH dan sebagainya akan meningkatkan lagi peratusan yang tertunggu-tunggu alternatif. Ya. So ini anda perlu faham, dan ini akan mengurangkan lagi peratusan yang tertunggu-tunggu PH. Okey. Yang menyokong PH. Jadi saya nak rumuskan, teori pecah undi adalah teori yang selalu diguna pakai dalam pilihan raya yang lepas, di mana rakyat akan keluar mengundi, mereka akan lihat pilihan yang ada, dan rakyat terbahagi kepada mereka yang sokong barisan dan mereka yang tolak barisan. Mereka yang tolak barisan pula belum membuat keputusan siapa nak undi, dan jika lebih ramai yang bertanding menentang barisan, mungkin undi akan pecah. Tetapi kali ini berbeza, semua orang dah buat keputusan sebab semua orang dah meluat dengan PH. Walaupun PH menolak barisan, tetapi PH sudah tergolong dalam keluarga barisan, keluarga kerajaan. Jadi PH tak akan mendapat manfaat daripada undi anti Barisan Nasional dalam cara yang besar. Dia tidak akan dapat manfaat yang besar daripada undi anti barisan. Dan juga rakyat dah buat keputusan. Mereka yang tolak barisan ni dah buat keputusan. Kalau dia nak PH, dia memang tunggu PH. Kalau dia tak nak PH, dia tunggu yang lain. So, the voters are polarized. Mereka sudah berpecah. Jadi jika hanya PH keluar tetapi tidak ada alternatif, peratusan yang keluar mengundi akan jatuh mendadak. Okey. Dan memandangkan PH masih enggan batalkan MOU yang menjadi bahan lawak jenaka, penolakan terhadap PH dijangka meningkat berlipat kali ganda di Johor. Ini akan menyebabkan lebih ramai tercari alternatif. Jadi jika alternatif tak ada, berkemungkinan di Johor peratusan yang keluar mengundi akan jatuh lebih besar. Okey. Tapi jika ada alternatif, peratusan ni sama ada nak keluar mengundi pada PRN Johor atau tunggu PRU, itu kita tidak tahu. Sebenarnya kita tidak ada pengalaman, jadi kita tidak tahu berapa besar peratusan ini. Jadi itu ulasan saya. Dan jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Saya akan layan dalam 5-10 minit, ya. Amirul Abdullah, warisan akan bertanding di Johor. Ini adalah satu pertanyaan yang ramai sedang bertanya lah. Saya pun ingin tahu, ya. So kita tunggulah pengumuman warisan. Tapi saya rasa the playing field is too congested already. Okay. So I don't know lah. Dan saya pun tak lihat ada inisiatif yang untuk melakukan perbincangan-perbincangan tertentu. Tapi tak apalah, kita lihat pengumuman dia orang. Muhammad Abdul Ghafur, salam Tuan RJ. Pagi tadi kebanyakan media sosial ada menyiarkan artikel ahli Parlimen Pekan menghadap TMJ atas dasar ekonomi yang bahawasanya Johor ada potensi dan bla bla bla. Ya, saya ada baca Najib menghadap, ya, TMJ, betul, saya ada baca. Betulkah dia menghadap pasal ekonomi atau pasal PRN? Boleh bagi pencerahan? Saya tidak tahu, tetapi saya agaklah ianya mungkin bersangkut paut dengan PRN. Sebab saya tidak percaya Najib. Saya dah beberapa kali membuktikan dia menipu di media sosial. Itu beberapa kali. Dan kita lihat di Melaka, dia ada di Melaka, dia menjadi poster boy Barisan Nasional di Melaka. Bila orang bertanya, dia kata kebetulan dia bercuti di Melaka. Apakah kali ini juga kebetulan dia bercuti di Johor?
Dia ni sudah, status dia bukan seperti dulu orang dah nampak dia ni pemfitnah dan penipu, ya. Dan kalau kita benar-benar mengkaji, menganalisa ya pencapaian Barisan Nasional di Johor, di Melaka dulu, Barisan Nasional langsung tidak menunjukkan sebarang peningkatan berbanding PRU14. Malah dulu lagi bila berlaku PRK Chini adalah dalam kawasan Parlimen Pekan. Saya membuat analisa terperinci. Saya beritahu jika benar fenomena bosku ni telah menarik lebih ramai ke arah Najib, mesti di Chini ni peningkatan mendadak dalam sokongan terhadap Barisan Nasional. Tapi saya menunjukkan tidak ada peningkatan langsung, malah ada penurunan sedikit. Sebab saya kata Barisan Nasional memperdaya rakyat. Sebab pada ketika itu Muafakat Nasional masih hidup. Jadi bila Barisan Nasional bertanding tu, dia dapat undi UMNO dan PAS. Tapi saya kata kalau kamu nak bandingkan prestasi Barisan Nasional, kamu kena bandingkan UMNO dengan UMNO pada PRU14 dan PAS dengan PAS, ya. Jadi kalau kita campur undi UMNO dengan PAS pada PRU14 dan kemudian kita lihat undi Barisan Nasional pada pilihan raya kecil Chini yang terdiri daripada undi UMNO dengan PAS, anda akan mendapati sebenarnya berlaku penurunan. Itu kawasan kuat Najib. Jadi mereka bernasib baik setakat ni kerana tidak ada alternatif dan juga kerana ialah tidak ada alternatif lah, dan ini telah menyebabkan mereka boleh memberi persepsi palsu kepada rakyat bahawa BN sedang menunjukkan satu peningkatan. Sebenarnya UMNO cemas, Pakatan Harapan cemas, ya, dan Zahid sedang menggunakan perang psikologi untuk memberitahu UMNO kuat, kita akan marak ke hadapan, kita akan buat ni, kita akan buat tu, korang jagalah apa semua, kerana terdesak. Sebab dah tahu BN langsung tidak menunjukkan peningkatan, ya. So mereka akan gunakan psikologi, ya. Okey. Amri Ismail, tuan, pejuang beratus untuk menang PRN Johor pandangan tuan. Saya dah beritahu, saya sebenarnya saya tidak ingin terlibat dalam apa-apa bentuk dalam PRN Johor, sama ada dalam bentuk kempen atau ramalan, ya. Dan mungkin bila sampai masa saya buat pengumuman lah. Okey, so saya tidak ingin terlibat khususnya dalam ramalan, dan saya boleh beritahu sebenarnya tidak ada sesiapa yang tahu sebab kita tidak pernah mengalami situasi sebegini, ya. Jadi siapa-siapa yang buat ramalan itu atas dia lah, ya. Dan saya dah beritahu misi utama pejuang seharusnya bukan nak kira menang kalah. Guna medan Johor kali ini untuk tegakkan prinsip bahawa kita pejuang berjuang demi agama, bangsa dan negara, bukannya wang kuasa kedudukan, ya. So kalau jangan biarkan orang ugut, jangan biarkan parti ini dia masuk PH kemudian dia kata oh pejuang kena masuk kami, kalau tidak pecah undi dan sebagainya. Lantak pi depa lah. Berjuang atas prinsip, guna medan Johor untuk tunjukkan kepada rakyat bahawa anda adalah alternatif. So ini bukan soal menang atau kalah di Johor, ya. Jadi saya tidak akan buat ramalan di Johor, ya. Jayaram Ramayah, the royalty also pakat with UMNO. Well, I have no comment about that. That is what many people are saying. But at the end of the day, what matters is the number of seats and the votes. That's what matters. Okay. So, and the people seem to be saying that. So that is not a good sign. And people, there are a lot of people who are also not happy about that. But I don't know whether the royalty is or is not with UMNO. Okay, salam. Okay, bagi yang kirim salam, salam kembali. Okay. Jebat Selatan, salam RJ. Apakah yang akan berlaku tak cukup majoriti membentuk kerajaan di Johor kalau dilihat banyak parti bertanding? Okey, mungkin akan berlaku situasi di mana tak cukup majoriti untuk bentuk kerajaan, itu saya mengaku. Tetapi anda perlu faham
Barisan Nasional dan Pakatan Harapan tetap akan kerjasama. Okey, mereka akan bertanding sebagai musuh dalam pilihan raya negeri Johor. Mereka akan bertanding sebagai musuh dalam pilihan raya negeri umum, sebab jika Barisan Nasional kata mereka nak bentuk mereka nak berganding dengan PH, pengundi dia akan marah dan ini akan menurunkan lagi sokongan terhadap dia. Begitu juga PH jika dia bertanding sebagai sekutu Barisan Nasional di PRU, mereka sokongan terhadap PH akan jatuh lagi. Ini pun dah jatuh teruk sebab memang dah sekutu barisan. Jadi dari anda lihat ya, dari satu sudut dia kata dia nak lawan BN. Kalau kita lihat ucapan Anwar, ucapan Mak Sabu, ucapan Syed Saddiq nak lawan BN. Tetapi menerusi MOU, dia orang ni sebenarnya sekutu BN, sekutu kleptokrat. Jadi mereka dah penipu rakyat kat sana. Okey, mereka dah penipu rakyat kat sana. Okay. So ini semua helah, ini semua spin untuk mengelirukan anda. Hakikatnya, okay, lepas PRU 15, Anwar terdesak nak PRU cepat, Zahid Najib terdesak nak PRU cepat. Kalau Anwar, dia nak pastikan Zahid Najib tetap mengawal UMNO, kerana hanya bila Zahid Najib mengawal UMNO, boleh PH dengan BN bentuk jajaran politik lepas PRU. Okey, bukan sebelum. Okey, sebelum mereka nak guna kekuatan masing-masing untuk dapatkan sebanyak mana undi yang boleh, ya, tanpa rakyat syak bahawa mereka bekerjasama. Okey, tapi memang dah kerjasama. Anda perlu faham benda tu. Okey, dan kita pun tahu bahawa mereka ada berbincang jajaran politik baru beberapa kali sebelum ni. Jadi sebabnya PH tahu dia akan kena teruk, barisan tahu dia akan kena teruk. Jadi dia nak jumlah undi dia, nak lihat boleh bentuk kerajaan ke tidak. Jadi PH dengan BN ni terpaksa kerjasama. Dia terpaksa kerjasama. Anda lihat betul-betul dia terpaksa bekerjasama lepas pilihan raya. So kalau tak ada mana-mana pihak yang dapat majoriti, anda akan lihat PH atau PKR ke apa akhirnya akan bentuk kerajaan dengan Barisan Nasional. Dan jika tak ada mana-mana pihak yang menang majoriti, ini akan menjadi satu tamparan kencang buat Barisan Nasional pada PRU 15, sebab rakyat akan tanya Barisan Nasional, dulu kau ada majoriti satu kerusi, kau kata kena buat pilihan raya, walhal sebenarnya tak payah, pembangkang pun tak dia setuju tak payah nak tumbangkan kerajaan, tapi kau kata kena juga. Bila kau buat pilihan raya, kau dalam keadaan lebih teruk lagi, di mana kerajaan tetap didirikan atas ihsan bantuan Pakatan Harapan. Jadi ini akan memarahkan lagi pengundi pada PRU 15. Jadi PRN Johor sebenarnya adalah satu kebodohan Barisan Nasional. Ya. Saya rasa Barisan Nasional jangka tidak akan ada penglibatan blok parti-parti alternatif secara solo seperti Pejuang. Dia tak jangka. Dia jangka semua orang akan takut dan tunggu PRU 15. Dia tak jangka benda ni akan berlaku. So itu yang saya lihat lah, dan berdasarkan maklumat yang saya terima, itulah situasi dia. Okey, saya ambil dua lagi soalan. Tun Perak, PH dan BN syok sendiri cuma semasa hari mengundi, apakah akan terjadi permainan kotor atau sabotaj? Saya mungkin tapi sabotaj dalaman Barisan Nasional memang terjadi, sebab Barisan Nasional berpecah teruk. Sabotaj dalaman PH sedang terjadi sebab PH berpecah lagi teruk. So saya lihatlah akan berlaku sabotaj sini, sabotaj sana. Okey. Mahat Zewan, kesian Macai BN maki hamun sajalah fakta dia orang. Ya, betul. Terima kasih Asma Laili. Ahmad Khairul, awak ingat apa yang saya cakap hari ni sebab saya pakar. Ni pengkritik pula. Muhammad Safwan. Ni nanti saya check lah ni Laskar ke apa. RJ merapu apa ni? Awak nampak macam kalut je ni. Tengok, mungkin anda perlu
saya rasa anda perlu adjust sikit resolusi handphone atau komputer anda. Semua mungkin skrin anda, dia bagi siapa-siapa yang muncul kat skrin anda mungkin bagi awak nampak macam kalut lah. Saya tak tahulah, ya. Tapi kalau anda rasa saya kalut lah. Kalau ikut suka hati lah, ya. Sebab masing-masing ada pendapat dia. Okey. Okey. Ahmad Khairul pula, pejuang akan kalah dengan bergaya. Sebab semuanya kalah. Duit deposit pun akan hilang. Inilah hujah-hujah pakar-pakar lah. Hujah pakar, ya, yang tak ada hujah. Okey. Ahmad Khairul, banyak kali Ahmad Khairul ni. Saya cabar awak, kita tengok di antara BN dan pejuang yang mana menang, termasuklah BN sendiri. Awak nak cabar saya, awak pergilah cabar Najib. Buat apa cabar saya? Saya tak buat ramalan pun. Awak ni pakai otak lah sikit, ya. Saya tak dapat baca nama ni. Okey. So itu sahaja, ya, Rizal Kis, pejuang solo, betul. Okey, itu sahaja ya live saya hari ini. Dan sebenarnya tak buat hari ni sebab saya ada perkara tertentu yang nak diselesaikan. Tetapi apa tu, ada permintaan sebab orang tanya benda ni, bab pecah undi NTBN ni. So kali ini ada perbezaan. The people have made up their mind. Yang tunggu alternatif akan tunggu alternatif. Teori pecah undi ni kena modify sikit. Sebab apa yang berlaku tahun ni tidak pernah berlaku sebelum ni. So itu sahaja pandangan saya, ya. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.